Kisah bunuh seorang wanita asing di Malaysia pada tahun 2011 yang pernah menggemparkan negara dan dunia. Stephanie Faure, seorang warga negara Perancis, telah datang ke Pulau Tioman seorang diri untuk bercuti. Mangsa dibunuh dikatakan gara-gara menolak cinta seorang penduduk tempatan. Mangsa Stephanie Faure berusia 30 tahun dan belum berkahwin adalah seorang pelancong dari Perancis datang ke Malaysia seorang diri untuk bercuti. Stephanie bekerja sebagai pegawai komunikasi di Perancis, mengambil cuti 2 tahun untuk mengembara dan mempunyai visa 5 bulan ke negara India, selepas itu ke Sri Lanka sebelum ke Malaysia. Mangsa dikatakan tiba di ibu negara pada 5 Mei lalu dengan sebuah penerbangan dari Colombo, Sri Lanka ke Terminal Lampangan Terbang Tambang Murah Lasir City, Kuala Lumpur. Selepas itu, mangsa pergi ke Melaka dan pernah menginap di Sayang-Sayang Guest House, Kampung Hulu, Melaka. Stephanie kemudiannya tiba di Pulau Tioman menggunakan feri melalui Jeti Mersing pada 10 Mei 2011. Suspek Asni Omar berusia 36 tahun memiliki sebuah pondok ala inap biasa dan sebuah kafe. Kehilangan Stephanie telah dilaporkan oleh Konsulat Perancis di Singapura setelah keluarga mangsa tidak menerima sebarang khabar sejak mangsa tiba di Pulau Tioman. Rekod menunjukkan hanya ketibaan mangsa dicatat, namun tiada rekod menunjukkan mangsa telah pergi daripada pulau. Oleh sebab itu, polis telah menjalankan pencarian besar-besaran di Kampung Tekek di mana mangsa dikatakan kali terakhir dilihat di Pulau Tioman. Setelah menjalankan siasatan, polis mendapat beberapa clue daripada orang ramai yang membawa kepada penahanan seorang penduduk Pulau Tioman bernama Asni Omar. Suspek merupakan seorang berumur 36 tahun dan ada perniagaan homestay di Kampung Tekek, Pulau Tioman. Melalui siasatan polis, seorang lagi suspek turut ditahan, iaitu lelaki Melayu yang merupakan abang kepada suspek utama dan juga membantu menguruskan homestay si suspek utama. Hanya 2 penahanan dibuat oleh polis. Menurut siasatan polis terhadap orang Kampung Tekek, Stephanie pernah dilihat menaiki motor mengelilingi kampung bersama suspek utama. Setelah disoal siasat oleh polis, suspek utama telah membawa polis ke sebuah gua di Pulau Tioman. Gua tersebut terletak tidak jauh dari homestay suspek utama, lebih kurang beberapa ratus meter sahaja. Apabila polis melakukan pemeriksaan di dalam gua tersebut, polis telah menemui beberapa rangka tulang, dipercayai tulang manusia yang ditimbus dan ditanam dalam sebuah lubang sedalam 3 meter. Turut ditemui di dalam lubang tersebut adalah 1 tilam, 1 bantal tidur dan beberapa cebis pakaian wanita. Menurut suspek, mangsa telah menginap di pondok suspek untuk seketika waktu dan mereka berdua sering menghabiskan masa bersama di Pulau Tioman. Setelah kes dibawa ke Mahkamah Tinggi Jenayah Kuantan, semua kisah telah dibongkar oleh suspek utama. Menurutnya, mangsa telah memaksa suspek untuk menerima mangsa menginap di homestay di milik suspek. Pada mulanya, suspek menolak tetapi mangsa berjaya yakinkan suspek. Suspek juga menambah bahawa mangsa mengatakan dia ingin merasa kehidupan kampung di Pulau Tioman dan terlalu ingin menginap bersama suspek di homestay tersebut. Pada malam pertama itu, suspek tidak sampai hati untuk menghalau mangsa dan hanya bersetuju untuk mangsa menginap di homestaynya. Setelah itu, mereka telah pergi makan malam dan ke taman laut. Semasa pemeriksaan oleh pendakwa raya, suspek mengatakan bahawa dia telah meninggalkan mangsa bersendirian kerana suspek nak balik rumah cepat untuk menelefon kekasihnya. Pendakwa raya ragu akan niat suspek kerana dia boleh menelefon kekasihnya dari tempat dia tinggalkan mangsa. Suspek telah membuat satu kenyataan bahawa mangsa yang meminta ditinggalkan sendirian, namun pihak pendakwa raya berjaya meletakkan satu fakta bahawa perkara sebaliknya yang berlaku. Menurut laporan, suspek merupakan seorang peminum arak dan sering mabuk. Namun, suspek menafikan bahawa dia telah minum arak pada malam kejadian atau malam-malam bersama mangsa. Menurut kertas pendakwaan juga, suspek telah menghancurkan kamera milik mangsa kerana dalamnya terdapat banyak gambar mereka berdua bersama. Kertas pendakwaan juga turut mengatakan bahawa semasa siasatan polis dilakukan di rumah di mana suspek dan mangsa menginap, terdapat kesan darah di dinding bilik mangsa. Punca kematian mangsa adalah akibat daripada kecederaan di kepala. Menurut pakar forensik, apa-apa peralatan keras boleh menyebabkan kecederaan di kepala manusia. Pakar forensik turut mendedahkan bahawa terdapat 4 kesan retak di tulang wajah mangsa, menunjukkan mangsa telah disiksa sebelum dibunuh. Namun, polis tidak menjumpai sebarang senjata atau alat yang dipercayai telah digunakan oleh suspek untuk membunuh mangsa di dalam gua tersebut. Hasil soal siasat polis, suspek memberitahu polis bahawa dia telah membunuh mangsa menggunakan sebuah botol arak
arak dan membuangnya di tempat pelupusan sampah Sarang Tiong di Rompeng. Tertuduh mencari dan menjumpai sendiri botol arak bernama Malibu yang dijadikan senjata untuk mencederakan mangsa ketika tertuduh dibawa oleh polis ke tapak pelupusan sampah tersebut. Tertuduh menemui botol arak itu hanya selepas kira-kira 10 minit tertuduh diiringi polis mencari botol itu di tapak pelupusan sampah tersebut. Pakar forensik Hospital Tengku Ampuan Afzan membuat pengakuan bahawa mayat mangsa ditemui dalam keadaan berbungkus seperti mamia. Menurut saksi pakar forensik itu lagi, keadaan mayat mangsa tidak dapat dikenal pasti menggunakan mata kasar kerana keadaannya yang hancur dan hanya tinggal tulang. Menurut laporan bedah siasat, terdapat kesan kecederaan pada rangka tulang kepala mangsa. Menurut laporan pakar forensik Dr. Sri Marni, kemungkinan besar mangsa telah dirogol berdasarkan sampel yang diambil daripada kemaluan mangsa terdapat kesan air mani. Tambah pakar forensik itu lagi, pada mulanya bahagian alat sulit mangsa tidak dapat dikenal pasti, tetapi beliau berjaya mendapatkan sampel di mana terdapat kesan bulu pubik mangsa. Semasa disoal jawab oleh pendakwa raya sama ada hubungan seksual berlaku sebelum atau selepas mangsa dibunuh, pakar forensik tidak dapat menjawab kerana keadaan sampel yang telah reput. Setelah postmortem dijalankan, ujian etimologi mendapat mangsa berkemungkinan telah mati sekurang-kurangnya dalam masa 4 minggu hingga 3 bulan dari tarikh rangka mangsa ditemui. Pada 23 Ogos 2011, Asni Omar dari Pulau Tioman telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Pekan atas tuduhan membunuh pelancong wanita warga Perancis Stephanie Faure yang dilaporkan hilang sejak 3 bulan lalu. Tertuduh, seorang peniaga kecil-kecilan, didakwa membunuh Stephanie di rumah tidak bernombor di Kampung Tekek, Pulau Tioman, Rompeng antara 8 malam 10 Mei dan 12 tengah hari pada 12 Mei 2011. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman mati mandatori. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Magistrate Emma Syahriana Ali kemudiannya membenarkan permohonan timbalan pendakwa raya Amalina Zainal Mokhtar untuk memindahkan kes itu ke Mahkamah Tinggi Kuantan. Pada 9 Julai 2014, Hakim Mahkamah Tinggi Jenayah Kuantan DS Mariana Yahya telah menjatuhkan hukuman mati ke atas suspek utama Asni Omar setelah mendapati cerita Asni hanyalah sebuah rekaan yang dibuat secara teliti untuk membela dirinya. Asni Omar telah membuat rayuan hingga ke peringkat Mahkamah Persekutuan, namun pada 2016 hukuman mati ke atasnya dikekalkan. Rayuan itu ditolak oleh Tun Arifin dan 3 hakim lain. Hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah adalah hukuman yang setimpal dengan perbuatan tertuduh. Kes ini bukan sahaja kes pembunuhan kejam, malah kes yang memerlukan nama Malaysia di mata dunia. Kes ini menjadi viral di serata dunia sekaligus menunjukkan ketidakselamatan pelancong untuk datang melancong ke Malaysia. Namun apa yang diharapkan, kes ini tidak menghalang ekonomi pelancongan berjalan seperti biasa kerana ini adalah kes terpencil yang kebetulannya berlaku ke atas seorang pelancong asing serta dilakukan oleh manusia yang mengikut nafsu tanpa memikirkan akibat yang menanti.